Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Syakira binti Abdul Aziz, nombor matrik 23 DIP 20F1007. Tajuk pemaparan kami ialah pengertian dan pembahagian dalam ibadah. Ibadah. Konteks ibadah dalam Islam sangat luas kerana ia merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Bermula terjaga daripada tidur hinggalah manusia tidur kembali. Semua amalan serta urusan yang dilakukan dalam kehidupan seharian boleh dikira sebagai ibadah asalkan ia menepati syarat-syaratnya. Ibadat kita sangat berbeza dengan ruang lingkup ibadah yang ada dalam agama dan kepercayaan lain seperti agama Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain. Kerana ibadah dalam Islam tidak terikat dengan sesuatu tempat atau masa tertentu dan tidak ada apa-apa perantaraan antara pencipta dengan manusia. Allah juga telah mencipta manusia dan makhluk dengan tujuan menyembah dan mengikuti apa sahaja yang telah diperintahkan olehnya, seperti menunaikan solat 5 waktu, membayar zakat dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Pengertian ibadah. Ibadah dalam segi bahasa ialah bermula perkataan Arab daripada kata dasar ain, ba dan dal yang bermaksud merendah diri, patuh, taat, tunduk, menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah pula, tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang telah disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para Rasul, sama ada berbentuk suruhan atau larangan. Ibnu Taymiyah dalam kitab Al-Ubudiyah menyatakan bahawa maksud asal ibadah ialah kehinaan, tetapi ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama. Keadaan ini membawa maksud seseorang hamba itu merasakan kehinaan yang ada pada dirinya di sisi Allah yang Maha Perkasa dan merakamkan rasa kecintaan yang tidak terbelah bahagi kepadanya dengan melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Ayat perintah beribadat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Surah An-Nisa ayat 77. Yang bermaksud, apabila kita menunaikan solat dan bayar zakat, kita akan diberi pahala dan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayat larangan yang terdapat dalam Al-Quran iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedangkan kamu tidak ada sebarang pertolongan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kamu tidak akan mendapat pertolongan. Daripada surah Al-Hud ayat 113. Yang maksud di sini, ayat ini telah menekankan mengenai keperluan untuk kita berwaspada dan berhati-hati daripada berkenalan dengan orang yang zalim. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Jannah binti Cik Kamaruddin, nombor matrik 23 DIP 20F1005. Allah SWT menciptakan umat manusia dan makhluk lain dengan sebab dan tujuan tersendiri. Antara sebab dan tujuan tersebut adalah yang pertama, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Umat manusia berperanan sebagai hamba dan seorang hamba perlu melakukan ibadah serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti solat dan puasa dan meninggalkan larangannya seperti zina dan minum arak. Yang kedua, mengakui keesaan Allah SWT. Allah dan makhluk lain diwajibkan beribadah kepada Allah serta mengerjakan ibadah yang diperintahkan hanya kepada Allah tanpa menyekutui Allah dengan sesuatu makhluk yang lain. Yang ketiga, ibadah sebagai kewajipan. Allah mewajibkan dan tugas beribadah sentiasa dituntut ke liang lahat
untuk menemui Allah. Seseorang itu tidak akan terlepas daripada tugasan ini. Yang keempat, pengabdian diri kepada Allah. Setiap ibadah hendaklah berdasarkan keikhlasan yang lahir dari hati yang redha, iaitu sebagai mengabdikan diri kepada Allah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembahagian ibadah. Terdapat dalam kalangan ulama yang membagikan ibadah kepada dua bahagian, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Yang pertama, ibadah khasah, iaitu ibadah khusus. Ibadah khusus atau ibadah mahdah, iaitu ibadah yang ketentuannya adalah pasti, iaitu segala amalan yang telah diperintahkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam. Ibadah khusus terbagi kepada dua, iaitu ibadah fardu dan ibadah sunat. Ibadah fardu pula terbagi kepada dua, iaitu ibadah fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama adalah ibadah fardu ain. Ibadah fardu ain ialah ibadah yang wajib dilakukan oleh semua yang bergelar Islam yang mukallaf. Sekiranya seorang Islam melakukan perintah wajib, seseorang itu akan mendapat pahala. Namun jika dia meninggalkan ibadah fardu ain ini, dia akan mendapat dosa. Contohnya solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji jika berkemampuan. Yang kedua, ibadah fardu kifayah. Ibadah ini merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat Islam untuk menjaga kepentingan umat Islam umumnya. Jika tiada siapa yang melakukannya dalam sebuah komuniti tersebut, maka seluruh masyarakat Islam akan menanggung dosa. Namun, jika terdapat individu Islam yang melaksanakannya, maka dia akan menyelamatkan seluruh orang Islam dalam komuniti tersebut daripada dosa. Contohnya, menguasai kepakaran, mengamalkan dan menyebarkan ilmu dalam bidang profesional yang mendatangkan manfaat seperti bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Diteruskan lagi dengan ibadah sunat. Ibadah sunat merupakan suatu amalan yang jika dilakukan oleh individu Islam, dia akan mendapat pahala, manakala jika individu itu meninggalkannya, dia tidak dikira berdosa. Ibadah sunat ini terbahagi kepada dua, iaitu sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Yang pertama, sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Merupakan ibadah yang sangat dituntut ke atas umat Islam yang berkemampuan, tetapi hukumnya wajib apabila bernazar. Tuntutan sunat muakkad adalah bagi orang yang cukup syaratnya, seperti Islam, sempurna akal dan baligh. Contohnya melakukan akikah, ibadah korban dan melaksanakan umrah. Yang kedua, sunat ghairu muakkad. Sunat ghairu muakkad merupakan sunat yang tidak dituntut. Ibadah ini digalakkan dalam Islam, tetapi tuntutannya tidak seberat sunat muakkad yang dituntut. Contohnya seperti bersedekah, tolong-menolong dan berpuasa sunat Isnin hingga Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Akilah binti Syian. Nombor matriks 23 DIB 20F1004. Saya akan menyambung pembentangan dengan dimulakan dengan pembahagian ibadah. Yang kedua iaitu ibadah ammah ataupun ibadah umum. Ibadah ammah ini merupakan segala kegiatan manusia yang tunduk kepada hukum dan nilai agama Islam. Yang kedua, semua aktiviti dan amalan serta tugas manusia sehari-harian tergolong dalam istilah ibadah jika dilaksanakan dengan ikhlas dan jujur. Contohnya seperti membuat kerja-kerja amal kebaikan, kerja pembersihan surau atau masjid atau sebagainya. Perbuatan, perkataan dan gerak hati dikira sebagai ibadah sekiranya dilakukan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Contohnya macam bersedekah pada fakir miskin ataupun orang tertentu, bergotong royong, membantu ibu bapa dengan ikhlas, menasihati sesama kita secara baik dan lain-lain. Kemudian kita meneruskan dengan syarat-syarat bagi sesuatu amalan ataupun adat menjadi ibadah. Yang pertama, amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam, seperti sesuai dengan hukum syariat dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum syarak. Amalan yang dikerjakan itu dengan niat baik dan diredai Allah SWT.
Contohnya seperti amalan tersebut perlulah untuk memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarga, memberi manfaat kepada umat Islam dan memakmurkan bumi Allah SWT. Contohnya seperti berbuat baik sesama semua orang, menjaga maruah diri, mempelajari ilmu agama dan sebagainya. Yang ketiga, amalan yang dilaksanakan hendaklah dilakukan dengan seelok-eloknya bagi menepati kehendak hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada tiap-tiap sesuatu. Okey, dekat sini kita perlulah berbuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Seperti perlulah pakai baju bersih ketika mahu bersolat ataupun pergi ke masjid dan tempat-tempat yang suci dan sebagainya. Yang keempat, ketika membuat kerja, hendaklah sentiasa menurut hukum syariat dan batasnya. Seperti tidak menzalimi orang lain, tidak mengkhianati, tidak menipu, tidak menindas ataupun merampas hak orang lain. Yang kelima, ketika mengerjakan amalan dunia, seseorang itu tidak lalai dan tidak cuai daripada menjalankan kewajipan ibadat yang khusus. Okey, ibadah khusus seperti solat fardu, puasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Okey, hal ini telah pun dijelaskan dalam firman Allah SWT yang bermaksud ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli, daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takut akan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Surah An-Nur ayat ke-37. Dengan itu, sebaik-baik sahaja seorang mukmin dapat menyempurnakan kesemua ibadah dalam mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya dalam setiap hari, dia dikira sentiasa beribadat kepada Allah meskipun dia tidak duduk di masjid atau surau ketika membuat kerja-kerja tersebut. Sekian saja. Terima kasih.